Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Ini adalah topik Limits and Continuity di mana berikut adalah beberapa subtopik yang akan kita sentuh di dalam topik ini. Okey, kita pergi kepada page yang pertama. Ini tak ada apa-apa ya, ini just nak bagi tahu di dalam kalkulus antaranya kita akan menyentuh perkara-perkara berikut iaitu the tangent line problem dan juga the area problem. Okey, ini kita sentuh pada bahagian yang lain. Okey. Okey, kita pergi kepada page yang seterusnya. Dalam page ini kita nampak dua diagram. Ya, kita nampak dua diagram dekat sini. Diagram ni ada apa? Diagram ni ada, kita diberi satu curve yang color biru ni, satu curve dan juga satu garis lurus yang color merah ini. Di mana dalam diagram yang pertama, garis lurus ini dia menyentuh lengkung tersebut pada satu titik. Setuju? Di mana untuk diagram yang kedua pula, kita diberi satu lengkung yang color biru ini. Nampak tak garis lurus ini? Dia menyentuh lengkung tersebut pada dua titik. Jadi specifically garis lurus yang pertama ini disebut tangent line, garis lurus yang kedua ini disebut secant line. Setuju? Nampak ya? Okey, secant line ini adalah benda yang common, yang benda yang telah pun kita belajar sebelum ini. Cuba lihat dekat sini ya, dalam kedua-dua kes ini, normally apa yang diminta kita dapatkan adalah persamaan garis lurus. Rumus dia apa? Rumus dia adalah yang ini tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak kat ini? Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1 kan sama kan? So normally inilah yang diminta kita untuk mencarinya. Jadi dalam secant line ini, kalau kita nak mendapatkan persamaan garis lurus, sebelum ini kan kita pernah belajar. Let's say kita ada macam ni kan. We are given ini satu garis lurus, nak cari persamaan garis lurus ini, and then we are given point 1, point A katakan, kita ada point B katakan di sini. Contohnya macam ni. Point A ini X1, Y1, point B ini X2, Y2 macam ni kan. So macam mana kita nak dapatkan persamaan garis lurus dia? Of course kita akan menggunakan ini, betul? Nampak tak yang ini? Ini adalah persamaan bagi rumus bagi persamaan garis lurus yang kita nak cari. Di mana X1 ini dan Y1 ini kita boleh ambil daripada sini sahaja. Tetapi M ini macam mana? M ini adalah kecerunan, betul tak? Jadi kecerunan ini biasanya kita tulis M sama dengan Y2 tolak Y1 X2 tolak X1. Yang ini kan. So once kita dah kira kat sini, kita boleh masukkan ke dalam sini dan kita akan dapat persamaan garis lurus. Okey? So ini adalah benda-benda biasalah yang kita dah belajar sebelum ini. Cuma dalam diagram ini kita sebut secant line ini sebab dia ada interaction dengan lengkung. Nampak sebab saya lepas ini kita nak tengok apa yang berlaku jika salah satu point ini, katakan ini point A, ini point B kan, point A, point B. Kalau katakan point B ini kita gerakkan menghampiri point A, maknanya X2 ini akan, nilai X2 ini akan menghampiri nilai X1. Nilai Y2 ini akan menghampiri nilai Y1. Nampak ya? Jadi, kalau point B menghampiri A, maka secant line ini akan menghampiri tangent line. Setuju tak? Nampak kan? So, dekat situlah kita nak melihat satu lagi istilah yang diperkenalkan di dalam derivative, iaitu connection between derivative and juga limit, iaitu the first principle of derivative. Kita biasa nampak ini kan, f prime x sama dengan limit h approaches to 0, lepas tu yang ini kan. Apa tu h? H adalah jarak ini. So tadi kan saya sebut tadi kan, kalau point ini menghampiri point yang ini katakan point A dan B, kalau B menghampiri point A, maka asal dia jarak di antara A, B tu ada satu jarak yang tertentu, H sama dengan 10 misalnya macam tu kan. Tetapi apabila point B ni bergerak menghampiri A, maka H sama dengan 10 tu akan berkurang, betul tak? Dia akan berkurang 9, 8, 7
6, 5, 4, 3 sampai dia akan menghampiri kosong. Nampak So, sebab itulah kita ada kat sini. So, dekat sinilah limit mainkan peranan. Okey? So, jadi secant line boleh menjadi tangent line jika point ini bergerak menghampiri point yang satu lagi tu. Okey? So, jadi kalau untuk secant line ini dia macam persamaan garis lurus yang biasa, dia ada 2 point seperti yang kita bincangkan di sini kan. Cara dia adalah cara yang kita belajar sebelum ini. Rumus bagi kecurunan, rumus bagi persamaan garis lurus, job done, settle. Tetapi untuk tangent line kita ada cara yang agak mudah sikit, ya. Jika kita tahu persamaan bagi lengkung ini, maka untuk dapatkan nilai kecurunan, itu nilai M, kita hanya perlu dapatkan dia punya dy over dx. Clear? Boleh Okey, ini adalah penerangan bagi page yang ini. Dan seterusnya apa? Okey, ini benda lain Okey, kita ada 3 diagram dekat sini. Di antara ketiga-tiga diagram ini, hanya satu sahaja yang merupakan tangent line, iaitu diagram yang pertama. So, kamu nampak kat sini, ada satu lengkung iaitu bulatan. Ini satu garis lurus. Dan garis lurus ini menyentuh lengkung tersebut pada satu kedudukan sahaja. So, this is the tangent line. Yang ini bukan. Walaupun dia menyentuh lengkung pada satu kedudukan, tetapi saya tulis kat sini, not really the tangent line punya behavior. So, this is not the tangent line. Ini pun sama juga. This is not the tangent line. Because the line intersect the curve more than once. Jadi, di antara 3 ni, satu saja yang merupakan tangent line. Okey, clear yang itu. Kita pergi kepada page yang seterusnya. Page ini adalah penerangan yang samalah macam yang tadi tu. Sama je. Kita tengok ada point P, ada point Q kan. Ini secant line, ini tangent line. Nampak kan? Apabila Q ini menghampiri nilai P, maka secant line akan menjadi tangent line. Nampak So, maknanya asal dia kita menggunakan cara lama macam ni. Nampak tak? Nak cari kecurunan pun kita pakai rumus kecurunan kan. Tapi kalau dia tangent line, kita tak perlulah guna yang ini. Kita mendapatkan dy over dx sahaja. Cari dia punya derivatif, maka itu adalah kecurunan dia. Okey guys, boleh nak? Okey, kita pergi kepada satu contoh kat sini. Contoh ini, okey, ini ada 2 cara macam mana untuk dapatkan dia punya persamaan garis lurus Sebab kalau kita tengok soalan, diminta yang ini kan, find the equation for the tangent line. Nampak? So, up to us lah macam mana kita nak buat. Salah satunya adalah kita boleh menggunakan apa? Kita boleh menggunakan dy over dx. Kan? Kita boleh menggunakan derivatif untuk mendapatkan dia. And of course, bila kita nampak kat sini, equation for the tangent line. Equation tu adalah persamaan bagi garis tangent. Jadi, dengan kata lain, nak dapatkan persamaan garis lurus. Apa rumus dia? Ini dia rumus dia. Y tolak Y1 sama dengan M, X tolak X1. Dan kita juga diberi curve tu, iaitu suatu kuadratik Y sama dengan S kuasa 2. Dan juga kita diberi point 1, 1. Jadi kalau kita letakkan line punya equation kat sini, maka automatically kita dah dapat tahu what is the S1 value dan juga what is the Y1 value. Plug in kat sini dulu siap-siap. Yang kita tak tahu adalah dia punya kecurunan, M dia. So, jadi cara lain untuk kita lakukannya adalah kita menggunakan derivatif macam ni. Ini dia. Nampak Ini adalah kecurunan, ini adalah curve dia. Persamaan kuadratik tu, ini adalah point dia. Therefore, kita tahu X1, Y1 punya value dia apa. Dan ini yang saya tanda star ni, ini adalah dia punya persamaan garis lurus. Yang kita tak tahu adalah M. So, dekat sini kita boleh buat dia punya derivatif dia. Y sama dengan S kuasa 2. dy over dx sama dengan 2x. Kita masukkan nilai x ini, iaitu 1. Yang ini 1. Dan terus kita dapat jawapan sebagai 2. Nampak? So, dah dapat 2 kat sini. Kita dah boleh masukkan all the information into the line equation punya formula.
and terus kita dapat jawapan. Nampak? Ini adalah satu cara ya. Another way how to do it adalah dengan menggunakan yang ini. Ini dia. Ini pun boleh juga kalau kamu nak, tak ada masalah. So, maknanya cara ini adalah kita nak guna cara lama. Cara lama tu bermaksud kita perlukan 2 point. Cara ini sekejap Ingat tak yang ini? Saya terangkan ni tadi kan? Cara lama di mana in order to find the line equation here, the requirement is to know 2 points A and B. Tapi soalan tadi tu, kamu perasan tak? Dia hanya beri 1 point saja. 1 point saja dia beri. Another point is not given. Maka kita kena cari. Ini dia. Kita diberi satu-satu saja kan? Point P ni kan? Where is another point? Betul. Kita boleh tahu, kita boleh dapatkan another point dekat sini. Betul. Ini pun boleh juga. Ini pun boleh juga. So, kalau dekat sini kita dapat berapa kat sini? Kita dapat another point which is, apa dia? Apa ni? Kosong negatif 1. Betul tak? So, by using these 2 point, kita boleh calculate dia punya kecerunan. Gunakan saja rumus kecerunan M tadi tu. No problem. Itu cara nombor 2. Another way how to do it adalah cara yang ini. So, we know 1 point. Katalah we assuming that we do not know this point. Katalah kita tak tahu dia hit -1. Kita tak nampak. Katakan garis tu memang tak jelas dia akan hit -1. Katalah macam tu. But we need another point. We are given P. What is Q katakan. Therefore, kita boleh guna cara ini. Look here. Kita kena dapatkan kecerunan berdasarkan 2 titik. Betul tak? P is given. Q is not given. Tapi kita boleh dapatkan. By using what? By using the equation given here. Nampak? Semacam tu. So, kalau kita nak buat ini, kita boleh tulis macam ni tau. Ini kan Y sama dengan Fx, betul tak? Ataupun ni kalau saya tulis macam ni, mungkin lebih nampak kot. Sama dengan X kuasa 2. Nampak? So, from here, jelaskan dia punya point apa. Satu nilai X, maka nilai Y dia adalah X kuasa 2. Nampak? The general form. Clear? So, kita akan guna info yang ini untuk dapatkan another point for Q. Tapi ini point ini adalah yang in general in general. So, yang kita tak tahu dekat mana sebenarnya ini. Yang kita tahu sekarang ni, nilai X ini kan ada 2 point kan? Nilai X ini akan menghampiri nilai 1. Clear? Nilai X ini akan menghampiri nilai 1. Ini info yang sangat penting yang kita mesti boleh baca. Boleh? So, now since we have 2 point here, kita boleh gunakan rumus kecerunan. Nampak tak? Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So, ini adalah X1, Y1. Ini adalah X2, Y2. Masukkan semua dekat sini, maka kita akan dapat yang inilah. Okay? So, jadi bila kita selesaikan yang ini, last kali kita dapat apa? Kita dapat M sama dengan X tambah 1. Nampak X tambah 1. So, lepas daripada ini, maka kita lihat semula apa yang berlaku apabila kita buat macam ni. Maknanya, X ini akan menghampiri 1. Betul? So, kita tulis kat sini. Apabila X menghampiri 1, maka kita boleh tulislah kat sini 1. So, M sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Sama tak kecerunan dia kan? Tadi kita guna dy over dx pun dapat 2 juga kat sini. Nampak? Sama je. Since kita dah dapat nilai M, maka kita masukkan semua-semua nilai yang kita tahu tadi tu, dan finally we are getting the answer of y sama dengan 2x minus 1. Boleh So, itu adalah penerangan bagi soalan example 1 ini. Okay guys, kita pergi kepada page yang seterusnya, limits. Ada apa kat sini? Ini kita nak perkenalkan limit ini. Ini benda biasa sahaja. Ini cara penulisan limit cara penulisan had limit. So, kita ada, we are given satu function fx, katakan apabila x menghampiri a itu satu nilai Apabila x menghampiri a,
maka nilai limit itu akan menghampiri L. So, jadi kalau nak senang tulis, nak senang faham, apabila X menghampiri A, maka nilai Y akan menghampiri L. Fx tu kan Y kan, ingat kan? Kan kita boleh tulis biasa macam ni kan, Y sama dengan Fx macam tu kan, macam tu kan. So nilai Fx tersebut adalah nilai Y. So jadi ini adalah cara kita baca dalam perspektif yang lain lah. So jadi ini adalah bentuk penulisan rasmi dia. Okey, dekat sini kita lihat dekat sini. Okey, ini agak penting juga. Dia ada, cuma dalam contoh yang berikut ini, kita nak kira limit sebenarnya ya. Kita nak we are given ini, kita diberi fx sama dengan x kuasa 2 tolak x tambah 1. Lepas tu kita nak dapatkan limit bagi function inilah ya. Limit apabila x menghampiri 2, macam tu ya. Limit apabila x menghampiri 2. Dan jawapannya 3 sebenarnya. So macam mana nak dapat 3 ni? Ini ada banyak cara ya. Ya, ada banyak cara. And of course, salah satu caranya adalah by substituting the limit value ni. Yang ini x sama dengan 2 kan. So kita masuk je lah x sama dengan 2 ke dalam sini. Sini dapat apa? 2 kuasa 2 dapat 4. 4 tolak 2 dapat 2. 2 tambah 1 dapat 3. Betul lah kan? Itu evaluating the limits. Itu betul lah. Tapi sekarang ni kita baru nak perkenalkan limit. Kita tengok dalam angle yang lain sikit. Boleh? So, salah satu cara macam mana kita nak buat untuk mendapatkan 3 ini, kita nak tengok kalau kita diberi diagram, macam mana kita nak lihat jawapan dia. Ataupun kalau tak ada diagram, katalah function ini katakan susah, kita even tak tahu pun rajah dia macam mana. So what we should do, ada pelbagai cara untuk membuatnya, di mana salah satu caranya adalah dengan menggunakan table. Sebab itu kamu nampak in the next page kita nampak table, nampak tak kat sini? Tapi ada 2 table kan? Apa guna 2 table ni? Okey, dua table ini dia akan merujuk kepada the left limit and the right limit. Ya, the left limit and the right limit. Clear? Okey, kita patah balik sekejap kepada kat sini. So dekat sini, nampak tak? So macam mana kita nak dapatkan 3 ini? Dapatkan 3 ini adalah dengan mempertimbangkan had sebelah kiri dan juga had sebelah kanan. Kamu nampak tak dekat sini? Soalan asal, limit x approaches to 2. Dia tak ada plus dan dia tak ada minus. Nampak tak? Dekat atas ni dia tak ada minus, tak ada plus, tak ada plus, tak ada minus. Nampak? Kita yang kena pecahkan untuk melihat the one-sided limit. We need to ensure, we need to find the left limit and the right limit. Okay? So jadi ini sangat penting. Sebabnya apa? Sebabnya kalaulah contoh ini sebagai contoh ya. Kalau the left limit dapat 3, the right limit dapat 30, maka kita katakan limit itu does not exist tau. Okay? Dia kalau ini sama je. Kalau ini dapat 3, ini dapat 3, then we can write down the limit for the function is 3. Clear? Right? So kita akan melihatlah dalam diagram ini agak mudah. So where is the left limit, where is the right limit? Cuba tengok diagram ini. Ini 2, betul tak? Ini 2. Kita hendak melihat, okey, katakan kita nak melihat ini limit when x approaches to 2 from the left. Maknanya nilai-nilai x menghampiri 2 dari sebelah kiri. Cuba tengok diagram dekat mana? Dekat sini, betul tak? Ini 2. Ini 2. Nilai-nilai x yang menghampiri 2 dari sebelah kiri adalah yang ini. So kalau saya buat garis color merah, katakan ini 2. So ini nilai-nilai x yang menghampiri 2 dari sebelah kiri. Ini dia. Ya, x approaches to 2 from the left. What is the y value? Y value dia adalah, cuba tengok sini. Kalau nilai-nilai x ini semakin menghampiri 2 dari sebelah kiri, nilai-nilai y akan menghampiri nilai 3. Betul tak? Nilai 3 kan? So sebab itulah kita tulis 3 dekat sini.
Same things goes untuk yang positif ni. Positif pula. Yang the right limit. The right limit tu mana? Dekat sini ya. Ini dia. Nilai-nilai X apabila ia menghampiri 2 dari sebelah kanan ya. Dari sebelah kanan. So, jadi apabila X menghampiri 2 dari sebelah kanan, semakin hampir dia kepada 2, apakah nilai Y? It hit just right over here. Yang ini. Ya. So, nilai Y akan menghampiri nilai 3. Sebab itu, again, kita obtain 3 untuk the right limit. Nampak ya? So, sekarang ni kita dah check dah. Apabila X approaches to 2 from the right, dia dapat jawapan apa. Apabila X approaches to 2 from the left, kita dapat jawapan apa. And we get the same answers. Nampak tak? So, ini satu cara. Another way how to do it adalah is by do the table. Kamu boleh tengok lah ya. Table ini ada 2 table kan. Saya dah buat sedikit notation dekat sini. Dekat sini nampak approaches 2 from the left, approaches 2 from the right, kat sini kan. So kalau kita perhatikan, apabila kita letakkan beberapa nombor, ini adalah when X approaches to the from the left ya. Nampak tak? Ini 2, ini 2, ini 2, ini beberapa nombor sebelum 2. Nampak tak? Dia menghampiri 2 dari sebelah kiri, maka kita nak tahu nilai Y dia akan menghampiri nilai apa sebenarnya. So, kita dapati daripada table ini, kita nampak apabila X menghampiri 2 dari sebelah kiri, maka nilai Y dia menghampiri 3. Nampak tak kat sini? So, kita boleh buat penulisan macam ni lah. Nampak? So, sama juga kita nak melihat table untuk yang kanan ini, kita akan dapati jawapan dia adalah yang ini. Sama je tadi. Ya? So, kita boleh menggunakan table jika kita berdepan dengan beberapa function yang sukar. Ya, beberapa function yang sukar. Function ini senang. Ini okey lagi sebenarnya. Ya, ada kita nak belajar banyak function ya. Dan kadang-kadang function tu pelik. Jadi one of the method how to get the limit is by implementing the table. Okey. Okey ya. So ini contoh lain yang kita boleh guna table. Nampak tak? Macam ni. Macam mana kita nak tahu nilai dia? Macam mana kita nak tahu nilai kalau kita diberi function macam ni kan. Ini kan bentuk yang fungsi nisbah kan. Macam ni. Kita tak boleh nak sketching. Kalau kita boleh sketching, kita boleh agak-agak. Jawapan dia apa? So, jadi ada beberapa cara lah macam mana kita nak buatnya. Salah satunya adalah by using the table. So, kita nampak kat sini kan, X approaches to 1. Maksud dia kita nak tengok lah left limit dia berapa, right limit dia berapa. Betul? So, jadi kalau kita guna table, contoh kita guna table, kita dapat ini tau. Nampak tak? Ini adalah page kita yang seterusnya. Nampak ini? So, kita dah boleh agak dah. Apakah nilai yang akan dihampiri pada kotak warna merah ni? Yang ni. Ya? So, ini adalah right limit. Nampak? Right limit when X approaches to 1 from the right. Nampak? So, ini pula macam ni. Ini adalah the left limit. So, when X approaches to 1 from the left. So, what is the Y value? So, maknanya dekat sini Y akan approaches berapa? Akan menghampiri nilai, saya sebut menghampiri ya, akan menghampiri nilai 2. Setuju? Yang ini pula Y akan menghampiri nilai berapa? Nampak? Dia akan menghampiri nilai 2 juga. Sama tak kiri dan kanan? Sama kan? So, kalau sama, kita katakan the limit exists and the value is 2. Setuju? So macam tu lah. Ini kamu boleh explore lah ya. Dan ini adalah diagram dia lah ya. Ini adalah diagram dia lah. Di sini. Tapi dekat diagram ini, kamu cuba kita perhatikan. Dia ada loophole kat sini kan. Nampak tak? Ada loophole kat sini. Kan? Macam ni berlaku sebenarnya. Ini berlaku daripada function tu sendiri.
daripada function itu sendiri. So bila kita nampak ke sini, ini kan fungsi nisbah, betul tak? Yang fungsi nisbah yang seperti ini, kita biasa fokuskan kepada dia punya denominator, betul tak? Ya. So kalau kita lihat yang ini, note that the given function ini is not defined. It's not defined pada x sama dengan 1. Kalau bawah ni, kalau nilai x ni 1, maka dia punya denominator, pembawah dia adalah sama dengan kosong kan? So kosong tak boleh lah dalam pecahan. Definitely it is not defined. Apa maksud not defined? Not defined ni adalah dia tidak ada nilai y bagi suatu nilai x yang tertentu. Nilai x yang tertentu di sini merujuk kepada x sama dengan 1 lah. Kan? Pada x sama dengan 1 tak ada nilai y mah. Kan? So jadi kita katakan function ini, fx ini is not defined pada 1. Sebab itulah kalaulah kita nak lakarkan graf tu juga, kita berkeras untuk sketching the graph, definitely kita akan dapati graf tersebut akan ada loophole dekat sini. Even though kita tahu graf ni macam ni, tetapi dekat sini is not, dia tak ada. Ya, kalau x sama dengan 1, ada nilai y tak? Tak ada nilai y. Ya. Yang ini maksud saya macam ni. Kalaulah x sama dengan 1, kan? Kita nak letak f1, jawapannya adalah does not exist. Ya, dia does not exist sebab pembawah tak boleh sama dengan kosong kan. So itu maksud dia. So sebab itulah kita ada problem dekat situ, loophole dekat situ. Ini kalau kita nak masukkan nilai ya. Tetapi kalau kita nak bincangkan tentang limit tu apa? Limit tu bukannya at that point, tapi approaches that point. Dia menghampiri saja. Ya, menghampiri tak ada masalah. Okey? Nampak tak kat sini kan? Dia menghampiri satu. Dia tak kata pada satu. Menghampiri sahaja. Dari sebelah kanan. Ini dari sebelah kiri. So, of course, dia ada value. Apabila x menghampiri 1 dari sebelah kanan, nilai y menghampiri 2. Bukannya sama dengan 2. Ya? So, jadi, tolong bezakan dekat situ ya. Hati-hati dekat situ. Kita tengah bincangkan limit ke, kita tengah bincangkan at that point. So, macam itulah lebih kurang. Okey, so jadi, kita dah lihat dekat sini ya. By using the table below, we obtain that the left limit is 2, the right limit is 2. Therefore, we can write down the limit as a whole adalah 2. Dalam kes ini, kita katakan the limit exists. Ya, had itu wujud, had wujud. Okey, boleh ni? Baik, ada cara lain tak kalau selain kita nak avoid table ni macam rumit aja? Jawapannya ada, ya, jawapannya ada. Jadi, cara yang pertama yang macam biasalah, cara pertamanya adalah we are going to substitute the limit value, betul tak? X sama dengan 1 ni kan. Tetapi apabila kita cuba substitute, we try to evaluate the limit by substituting the x value into the function. What is happen is kita akan dapati sebelah atas ini kosong, sebelah bawah ni kosong. Perasan tak? So sebab itu sebab macam ni. Ini dinamakan undeterminate form. Okey, undeterminate form. Dan kebiasaannya apabila kita berjumpa dengan bentuk-bentuk macam ni, contoh ya, 0/0 ke, ataupun kita mungkin jumpa kes-kes kalau yang melibatkan infinity ya, kita mungkin jumpa infinity over infinity. Misalnya macam tu, kan? Ini disebut undeterminate form, dan salah satu caranya untuk menyelesaikan adalah by factorization, multiply with the conjugate, ataupun we are going to divide by the highest power of the x for the denominator. So ingat lagi kot 3 cara ni so kita guna 3 cara ni, kita cuba selesaikan. Akan tetapi dengan menggunakan ketiga-tiga cara ini, dia tetap tak boleh selesaikan beberapa function yang tertentu. Ya? Nanti kita tengok ada function kita, kalau ini cerita kalau kita tak nak guna table lah ya, kita nak guna selain table. So jadi ada function yang kita boleh guna yang ini ya.
ada function yang kita tak boleh guna yang ini. Kita ada limitation terhadap function-function yang tertentu. So macam mana kita nak selesaikannya? So nak selesaikannya adalah kita akan menggunakan satu cara lain, iaitu kita akan menggunakan pakai L'Hopital. Ini kita bincang kemudian. Ini dia, L'Hopital rule, petua L'Hopital. Kepada yang dah tahu, bagus. Kepada yang belum tahu, kita akan belajar L'Hopital rule kemudian. Ini gunanya untuk solve the limit problem. Okey, boleh tak? Okey, panjang sikit cerita kat sini. Baik, dekat sini dah selesai. Lepas tu another contoh kat sini, nampak? Kita nak dapatkan limit bagi function sin x over x when x approaches to 0. Okey, so jadi kita nak tengoklah. Untuk ini kita akan guna table ya. Kita guna table, kita nak tengok the right limit and the left limit. Kalau kita tengok dekat bawah kat sini, kamu boleh cubalah ya. Kita akan dapati yang ini, jawapan dia adalah 1 ya. Left limit and right limit. So the left limit by using the table below, kita dapat 1. The right limit when x approaches to 0, kita dapat 1, maka limit dia sama dengan 1. Dan sekali lagi dekat sini kita dapat lihat ya, dekat sini sin x over x is not defined apabila x sama dengan 0. Macam biasalah, pembawah tak boleh sama dengan 0. Sebab itulah diagram, kalaulah kita boleh lakar diagram, nampak tak kat sini? Nampak tak kat sini? Nampak tak ada loophole kat sini? Dia terputus kan? Dia terputus kan? Sebab dia tak tertakrif dekat situ. Dia tidak tertakrif di sini. So ini adalah rajah yang komplit lah. Boleh? Baik, macam mana pula kalau kita cuba untuk evaluate the limit directly? Maksud directly itu adalah we are going to substitute the x value ini ke dalam sini. Cuba kita buat. Cuba kita just imagine kalau x sama dengan 0, kita dapat sin 0 per 0, betul tak? Sin 0 sama dengan 0. Lepas tu dia punya denominator pun 0. Kita dapat 0 per 0 sekali lagi. Tadi dah jumpa, betul tak? So ini adalah bentuk undeterminate form. Akan tetapi, ini contoh bagus. Akan tetapi, this kind of undeterminate form, kita tak boleh menggunakan ini. Kejap. Nampak tak tadi? Saya dah tulis. Kita boleh guna factorization, multiply dengan conjugate, lepas tu divide by the highest power of x for the denominator. Ini kan? Kita tak boleh guna ini sebab dia langsung tidak sesuai. So macam mana kita nak buat? Nanti kita akan belajar apa yang dinamakan dengan petua L'Hopital. Boleh? So jadi ya, for time being, kes-kes macam ni buat je lah table. Clear? Baik, dekat sini secara umumnya kita dapat tahu ya, limit x approaches to 0 sin x over x is equal to 1, betul tak? So ini sebenarnya adalah salah satu daripada apa yang kita sebut sebagai special function ya, special function. So jadi saya nak senarai bukan special function, special limit, sorry. So dekat sini saya senaraikan ada 6 special limit yang akan kita gunakan. So ini normally kita akan gunakan sama ada dekat topik ini ataupun topik-topik yang akan datang. This is what we call the special limit. Yeah. So yang pertama dekat sini kamu boleh salin ya. So limit x approaches to 0, ini function dia is always equal to 1. Ini yang nombor 2, special limit nombor 2, nampak kat sini? Ini nombor 2. Dan nombor 3 yang melibatkan bentuk yang macam ni, eksponen ni, nampak? Ni is always equal to 1. Nombor 4 yang ada ln masih lagi dalam bentuk pecahan, yang ada ln dekat sini. Nampak ya? Sama dengan 1. Nombor 5 yang melibatkan bentuk yang ada power kat sini equal to eksponen. Dan ini pun sama. Okey? Nampak macam sama kan? Tapi sebenarnya lain sebab satu ni limit ini dia melibatkan infinity.
Ini melibatkan kosong dari sebelah kanan. So, jadi kesemua ini sebenarnya boleh dibuktikan jika kita menggunakan table. Ya, kalau table definitely kita akan dapat 1, 0, 1, 1, eksponen. So, jadi dalam kes-kes tertentu, this special limit kita akan guna pakai terus dia punya jawapan dia. Apa jawapan tu? Yang inilah 1, 0, 1, 1, eksponen. Dalam soalan-soalan bentuk yang tertentu lah. Boleh? Okay guys, kita pergi kepada our next page, iaitu one-sided limit. Apa tu one-sided limit? Kita dah belajar sebenarnya tadi. One-sided limit, dia merujuk kepada the left limit and the right limit. Okay? The left limit and the right limit. Cuba tengok notation dekat sini. Nampak tak kat sini? Dia ada A plus, kan? A plus tu bermaksud A dari sebelah kanan lah. So, X menghampiri A dari sebelah kanan. Ini pula X menghampiri A dari sebelah kiri. Apa tu L? L adalah the Y value. Boleh? So, kalau kita nak tulis sikit kat sini, kita boleh buat macam ni. X approaches to A from the right, maka Y approaches to L. Macam itulah. Kalau the left limit, X approaches to A from the left, maka Y approaches to L. Nampak? Boleh? So, itu adalah penerangan dia lah, one-sided limit. Dia ada left and the right limit. Okay guys. Tengok satu contoh dekat sini. Soalan dia adalah macam mana kita nak selesaikan yang ini. Yang ni fx sama dengan modulus x over x. Boleh? Ini adalah jawapan dia. So, sekarang ini macam mana kita nak dapatkan jawapan dia kat sini. How to solve this kind of problem. Okay, so jadi kalau kita nampak soalan ini yang ini ini soalan dia tau. Soalan dia. So, since soalan ini dia ada modulus, maka kita mulakanlah. Kita mulakan dengan tarifan. Definition for the mutlak. Mutlak tu apa? Apa ya dalam BI dia? Okay, tak apalah. Ya. So, jadi untuk nilai mutlak ni kita ada satu definition dia, iaitu modulus X sama dengan, nampak tak? X jika X tu lebih besar dan sama dengan kosong, dan nilai dia negatif X jika X tu bernilai negatif. Ini adalah tarifan bagi nilai mutlak. Ya, untuk modulus ni lah, ya, untuk modulus ini. Ini daripada tarifan. Daripada tarifan ini baru kita kembangkan dia. Tengok soalan. Soalan ini ada per X, betul tak? So, kita akan modify dekat sini. Bermakna kita akan divide everything dengan X. Sebab itu kita dapat yang ini. Nampak So, ini adalah penerangan dia So, we are going to divide everything dengan X. Kita dapat macam ni. Cumanya kita kena buang tandaan sama dengan. Kena buang tandaan sama dengan. Walaupun pada definisi ini ada tandaan sama dengan, kita kena buang sebab kita dah jadikan dia pecahan. Ingat, bila pecahan, pembawah dia tak boleh sama dengan kosong. Betul? Sebab itulah tandaan equal dekat sini kita kena buang. Dia dah tak ada equal dah. Setuju? So, now kita akan simplifykan sini. Kita dapat 1. Simplifykan dekat sini, kita dapat negatif 1. Boleh? So, ini adalah cara dia. So, last kali kita akan dapati ada dua jawapan lah. Iaitu, ini adalah nilai Y Ini adalah nilai Y. Saya tulis kat sini. Ini adalah nilai Y. Iaitu ada dua. Iaitu Y sama dengan 1 dan Y sama dengan negatif 1. Dan ini adalah garis mengufuk. Maksudnya kita ada dua garis mengufuk lah. Macam ni lah. Yang ni so macam ni. So jadi dari sini betul tak ni? Dia ada loophole kat sini. Dia tak sentuh 1. Betul tak ni? Jawapannya betul lah. Cuba tengok ni. Nampak tak? X lebih besar daripada kosong kan? Ada tandaan sama dengan tak? Tak ada kan? So sebab tu tak boleh ada pada kosong tu. So ini pun dia lebih yang nombor 2 ni pun sama juga. Dia less than 0. Bermaksud dia dia bernilai negatif tapi tak boleh hit 0. Sebab itulah pada kedua-dua ini dia bukannya dot hitam tu, dia mesti ada loophole kat situ.
Setuju? So dari sini kita dah boleh nampak dah mana limit from the right. Limit from the right adalah, okay, ini kosong katakan, ini kosong katakan. Limit from the right adalah yang ini, betul? So kosong dari sebelah kanan. Apa nilai y dia? Nilai y dia adalah 1 lah. Right? So limit from the left adalah, tengok kat sini, betul? Limit from the left. Setuju? So jadi limit from the left, what is the y value? Y value ni adalah negatif 1. Boleh ya? So sebab itulah kita dapat jawapan kat sini. Nampak tak? The right limit sama dengan 1, the left limit sama dengan negatif 1. Sekarang for the first time kita jumpa the right and the left tak sama. Betul tak? Tadi kita jumpa semua tu sama. Ini tak sama. Kalau tak sama, kita katakan the limit does not exist. Clear? Boleh ya? So kita katakan limit tu tak wujud lah. Untuk ini limit tu tak wujud. Boleh tak? Ini dia. Kalaulah kita dapat, ini adalah next page ya. Kalaulah kita dapat the left limit sama dengan the right limit, maka kita katakan the limit itu exist. Except for infinity lah. Infinity tu tak boleh. Kalau katakan the left limit tu dapat positive infinity, the right limit tu pun dapat positive infinity, boleh ke kita katakan the limit exist? Tak boleh. Salah satu kriteria untuk limit exist, selain daripada dia sama, dia mesti suatu nombor integer. Ya, dia mesti suatu nombor. Dia mesti suatu nombor. Sekarang ni, kalaulah the left limit, let's say left limit tu positive infinity, ini positive infinity. Bukankah sama? Bukankah kita boleh katakan the limit exist? Tak boleh, sebab infinity is not a number. Ya, cuba bagi tahu saya infinity tu dalam sistem nombor kita dekat mana kedudukan dia? Tak ada kan? Dalam sistem nombor kita, dia ada dua hierarki yang besar tau. Satu adalah real number. Dia macam ni. Dalam mana nak? Contoh. Okey, dalam sistem number ini secara ringkas ya, number system ini, untuk number system kita ada real number, kita ada complex number. Ini daripada untuk complex number dia ada family dia yang tersendiri ya, dia lain sikit. Untuk real number, dekat sinilah yang kita ada nombor bulat, nombor perdana, nombor asli, nombor whatever kind of pelbagai jenis nombor kan. So ini akan break into parts lah. Ada lagi pecah 2, pecah 3 dan sebagainya. So now dekat mana infinity? Siapa boleh bagi tahu? Is it the real number or the complex number? Jawapannya is none. It is not a number. So jadi kita tak boleh ukur berapa besar dia, infinity, how big. So kita tak ada satu standard di mana untuk infinity. So therefore, oleh sebab dia bukan suatu nombor, maka kita tak boleh katalah. Ya, so maknanya kita tak boleh kata the limit itu exist kalau dia melibatkan infinity. Clear? Alright. So jadi ini contoh mudah lah ya. Ini kita dah jumpa beberapa kali. Let's say we try to evaluate the limit. To find the limit, katakan limit dari sebelah kanan dapat 5, limit dari sebelah kiri dapat 5, maka kita katakan the limit is exist and the value is 5. Clear? Boleh? Okey. Ini ada beberapa diagram pula pada page yang seterusnya. Jadi kita nak tengok ya. Ini dah saya tulis something dekat sini. Ini kita dah tahu ya. Define, apa maksud define tu ya. So define tu kalau untuk maksud dia untuk nilai-nilai X tersebut dia ada pasangan dia. Diberi X, ada nilai Y. Kalau kita jumpa satu X yang tak ada nilai Y, maksud dia it is not defined. Contoh, tengok di sini. Contoh ya, diagram yang pertama ini. Kita katakan ini adalah defined tau. Sebab apa? Sebab semua nilai X kat sini ada pasangan nilai Y-nya yang tersendiri. Contoh, kalau saya ambil kat sini, let's say, saya tak tahu ni berapa lah nilai dia kan, kita ambil kat sini, adakah dia ada nilai Y? Yes, dia ada. Pasal it hit the graph. Nampak? Ini contoh kat sini. Katakan saya ambil satu nilai kat sini kan. Ini nilai X kan.
So, ada tak nilai Y dia? Yes, ada. Dia hit the graph. Kalau saya ambil nilai kat sini, ada nilai Y tak? Ambil kat sini, ada nilai Y tak? Ya, ya ada. Sebab dia hit the graph. Even kalau saya ambil nilai X dekat sini pun, ada tak dia nilai Y? Ada, iaitu yang ini. Nampak? Sebab itulah, all X, dia ada pasangan tertib dia. Dia ada Y dia. Maka, the fx is defined. Dia berbeza dengan yang dua lagi ni. Ya? Bukan. Yang ini. Yang last kali ni. Yang ini okey. Yang tengah ni okey. Sebab dia masih tertakrif pada sini. Kita ambil ini pun okey. Ambil kat sini. Contoh, ini pun hit the graph. Ambil ini pun hit the graph juga dan sebagainya. Even ambil ini pun tak ada masalah. Pasal dia always hit here. Dia ada Y value dia. Which is 1 kan? Tapi ini, kita ada problem. Kita ambil dekat sini, memang dia kena. Kita ambil dekat sini, memang dia kena. Tapi ambil dekat sini, tak kena. Sebab, dekat sini loophole kan? Loophole ini tak termasuk, betul tak? Maka dekat sini kita katakan the fx is not defined. Ini clear ya? So, kena clear dulu yang ini. Define tak define ni, apa cerita sebenarnya? Okey. Lepas tu kita tengok dia punya limit dia. The left and the right limit. So, siapa padam yang ni? So, kita tengok the left limit for the first case. Jadi, kalau kamu tengok semua sekali kat sini, the left limit dia berkongsi hasil yang sama. Ya, dia berkongsi hasil yang sama di mana the left limit dapat 1, the right limit dapat 3. Betul ke tak betul? Tengok. Contoh yang pertama ni kan, the left limit. The left limit, dia macam ni, betul tak? Macam ni. So, ini X approaches to A from the left. Clear? What is the Y value? Y value ni adalah yang inilah kan. Sebab dia pada bahagian kat sini, maka of course kita akan ambil line ini kan. So, apabila X menghampiri A dari sebelah kiri, maka Y dia akan menghampiri nilai 1. Kita boleh tulis, Y dia, ini Y dia menghampiri nilai 1. Macam itulah. So, sebab itu kita dapat yang ini kan. Ini adalah nilai Y. Sama juga dekat sini, apabila menghampiri dari sebelah kanan, ini X menghampiri A dari sebelah kanan, maka nilai Y dia akan menghampiri nilai, kita ambil yang ni, 3. Nampak? So, benda yang sama berlaku untuk graf yang tengah ini dan juga yang ini. Semua sama. So, dan ini dapat 1, ini dapat 3. Sama tak? Dia tak sama kan? Oleh sebab dia tak sama, kita katakan the limit does not exist. Clear? Boleh ya? Okay, good. Kita tengok contoh yang seterusnya pula. Ini ada satu pertanyaan. Which one is continuous? Continuous ni adalah selanjar. Kita tak sambung lagi. Kita tak masuk lagi. Tapi kita nak tengok lah kan. Jawapannya is none. None ya. Sebab untuk dia continuous, ya, yang pertama sekali dia kena define lah. Dan yang paling penting adalah, kamu tengok sini, kamu tengok sekali lalu pun kita dah tahu dah dia tak continuous. Maksud umum continuous adalah dia bersambung. Tengok kat sini pun dia tak bersambung. Ada ini, ada dia graf ni tak bersambung kan? Pasal dia ada gap kat sini. Ini pun sama juga. Dia tak bersambung. Ini pun tak bersambung. Even kalau macam ni pun tak bersambung tau. Kalau contohnya let's say we have something like this. Katakan, kalau graf tu macam ni, graf tu macam ni, adakah dia continuous? Jawapannya yes, dia bersambung. Tapi kalau graf tu ada macam ni, ada loophole dekat sini, macam ni, adakah dia bersambung? No, dia tidak bersambung. So, this is continuous. This is not continuous. Nampak? So, macam itulah. Kena hati-hati sikit. So, dia ada untuk continuity ni, dia ada beberapa syaratnya yang tersendiri yang perlu kita patuhi. So, macam tu. Okay guys. Ini ya. Ini kamu boleh tengok lah. Ini
adalah syarat-syarat bagi continuity. Define the limit exists. Apa maksud the limit exists? The left limit and the right limit is the same. Sama. So, apa nombor 3 ni? Nombor 3 ni, yang this part, ini, yang saya tengah gerakkan mouse ni, ini adalah merujuk kepada syarat yang nombor 2. The limit exists tu, nilai dia. Contoh, kalaulah nilai limit exists ni, katakan nilai dia adalah 5 katakan. Maka, this part pun adalah nilai dia 5. Macam tu. Tapi, kita kena check juga at that point, apa nilai tu. Pada F5 tu, pada F5 sendiri tu, apakah nilai dia? Adakah 5? Pada F5 pula, silap. Pada FA. Pada FA tu, adakah jawapan dia 5 juga? Kalau pada FA tu 5 juga, maka kita katakan dia continuous. Tapi kadang-kadang ada case dia bukan 5. Dia mungkin 15. Maksud dia tak samalah. Ya? Sebenarnya dekat sini kena sama. Ini the limit ni yang kita katakan exist ni, nilai dia kena sama pada point tersebut. Kalau dia sama, kita katakan dia continuous. Kalau tak sama, kita katakan it is not continuous. Boleh? So, itu adalah penerangan bagi benda ni. Dan kita tengok contoh yang seterusnya. Kamu boleh lihat ya. Ini. Here we go. Ini dia beberapa contoh. Ini kita nak lihat the left limit and the right limit ya. The left and the right limit. So, dalam kesemua contoh ini, kita dapati the left limit and the right limit adalah sama. Dan nilai dia adalah 2. Kamu boleh tengok ya. Dan as a whole, kita boleh kata the limit for the given function is 2. Ini left limit, right limit ya. Ini ya, left limit, right limit for all cases is similar. Ini secara umum dia. So macam ni. So ini saya ada tulis kat sini lah ya. So fx is not defined. Betul ke not defined ini? Ya betul. Sebab ada loophole kat situ. Tak ada masalah kita nak dapatkan left limit or right limit. Dia define ke tak define ke, tak ada masalah. Yang masalahnya adalah kalau dia not define, definitely dia tidak akan continuous. Dia tak bersambung kan. So jadi dekat sini pun kita dah nampak dah ya. Mana satu yang continuous? Ada satu je yang continuous. Itu ini je. Kan? The left limit and the right limit adalah 2. Tapi pada FA itu sendiri, dia pun 2 juga. Nampak? Maka semua sekali sama. Okay? So, kamu boleh lihat dekat sini ya. Ini adalah satu case. Sini pun ada saya tulis ya. Which one is continuous? The answer is C only. Ini je satu yang continuous. Okay. So, yang lain tu kita lihat. Ini pula dia melibatkan infinity. Ya. So, the limit always does not exist. Dan kalau kamu lihat pada page ini sendiri, kamu tengok ya, ada sedikit contengan dekat sini, ada info-info kat sini, kamu boleh lihat dia merujuk kepada nilai y pada one-sided limit lah. One-sided limit itu maksud nilai ya, ini ya. Nampak? The left limit dekat sini, the right limit kat sini. Cuma the limit value dia is positive infinity ataupun negative infinity. Nampak? So bolehkah kita katakan kalau we try to solve the left or right limit, kita dapat infinity, bolehkah kita katakan the limit the limit exists? Tak boleh kan. Itu kita dah bincang tadi kan. Kalau kita katakan the limit exists jika the left and the right limit adalah sama, kecuali jika dia melibatkan infinity, sebab infinity is not a number. Correct? Boleh? So dalam case ini, nampak kat sini, we normally say the limit does not exist. Boleh ya? Okey, ini ada beberapa contoh lah ya. Ini disupport dengan disupport dengan table kat sini. Baik, kita andaikan ya, graf ini kita tahulah y sama dengan 1/x macam ni kan. Ini adalah graf yang sepatutnya kamu tahu sebenarnya ya. Dia ada satu side dekat sini, satu side dekat bawah kat sini. Ini normal lah.
Jadi kita nak lihat the limit from the right, ini the limit from the right and the limit from the left. Kita nak tengok the y value dia. Kita tengok satu contoh. Kalau x menghampiri kosong dari sebelah kanan, mana dia? Yang ini kan? Ini kosong, ini kosong. So x menghampiri kosong dari sebelah kanan. What is the y value? Nampak tak? Y value dia semakin besar, betul tak? Dia ke atas kan? Dia semakin ke atas. Semakin ke atas, semakin besar. Adakah dia menyentuh kosong? Tak menyentuh kosong. Dia hanya membesar sahaja, tapi is not touch 0. Therefore, nilai y dia adalah positive infinity. So, kita buat macam ni y approaches to 0 from the right and the y value, x approaches to 0 from the right and the y value is approaching positive infinity. Nampak? Penerangan yang sama goes here as well. Sama juga kat sini. Kamu boleh lihat x menghampiri kosong dari sebelah kiri, maka y akan menghampiri negative infinity sebab dia kat bawah. So jadi dia mematuhi yang inilah, positive infinity dan juga negative infinity. As long as it involve dengan infinity, maka it is always does not exist. Clear? Okay, mudah sahaja dengan bantuan diagram ini kita boleh memahaminya. Ini bersama jugalah, ya. Ini bersama juga. Jadi kamu boleh lihat dekat sini penerangan yang sama. Kita still akan examine the left and the right limit, and finally we are getting one important information saying that the limit for this kind of function is does not exist. Boleh ya? So sama case macam tadi tu. Ini pun sama juga guys, ya, sama juga kat sini. Kamu boleh lihat benda yang sama juga, does not exist juga. So kat sini tak ada isu apa-apa ya. Tak ada isu apa-apa kat sini. Yang ini pun sama juga, tak ada isu apa-apa. As long as kita dapat sketching the diagram, should be okay. Ya, should be okay. Ini kalau kita boleh lakarkan diagram lah. Tapi ini diagram yang basic ni sebenarnya ya. Kamu kena tahulah, kena should know this kind of diagram. Okay, lagi apa? Ini pun sama juga, does not exist juga. So tak ada apa-apa kat sini. Ini pun sama juga. Dia letak saja nama dia vertical asymptote, tapi penerangan dia masih melibatkan limit. Cara pembacaan kita tu masih melibatkan limit from the left or from the right. Okay, please have a look this one. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya. Ini ada satu example nombor 8 dekat sini. So kamu boleh tengok, saya dah bagi jawapan dekat sini. Please have a look carefully. So please identify, you understand how to get this kind of answers. Okay, so saya tak nak bincang kat sini. Kamu boleh lihat, kita bincang kemudian. Right, ini computing the limit. Ini benda yang biasa, ya. Ini yang kita biasa buat. Tadi kita exposekan dengan macam mana kita nak lihat left limit, right limit dan sebagainya kan, dengan bantuan table dan sebagainya. Dan juga saya telah memperkenalkan kalau kita tak boleh solve fungsi ada limit yang mempunyai fungsi pecahan kan, contohnya kita jumpa 0 per 0 dan sebagainya kan, apa yang perlu kita buat? Factorization, multiply with the conjugate, dengan lepas tu divide by the highest power of x for the denominator kan. Kalau tak boleh guna 3 cara tu, kita boleh guna L'Hopital dan sebagainya, ya. So itu kalau kita try to evaluating the limit. So contohnya macam ni lah ya. Ini contoh mudah aja. So kita diberi limit, lepas tu 5. Function dia dah 5. So kalau sini tak ada x dan sebagainya, maka dia terus dapat jawapannya 5 juga. Sebab kat sini, bila kita katakan untuk compute the limit, we are going to substitute the x value, betul tak? Tapi dekat sini kan function ni tak ada x. Dia ada 5 kat sini. 5 ke 50 ke 15 ke. So dia akan dapat jawapan tu balik. Ya, dia akan dapat jawapan tu balik. Tapi kat sini, function ni adalah x, betul tak? So now we are going to substitute the x value, x dengan 5 ke dalam function ini. Therefore kita dapat 5. Nampak? Ini adalah constant ya. Constant function is always like this. Okey, ini adalah satu contoh. Ini apa? Ini tak ada apa-apa. Ini macam disambung tadi. Sambung tadi tu.
contoh tadi tu yang left and right limit. So please have a look this one. Lepas tu ini the limit, a few limit properties. Please have a look this part, beberapa sifat-sifat bagi had. So ini pun sama juga, beberapa contoh. Please have a look this part. Lepas tu kita pergi kepada apa ni, ini polynomial. Okay, fine, we are going to have a look this part later on. Ini satu contoh yang mudah untuk how to evaluate the limit. Kita just masukkan sahaja nilai x ke dalam function tersebut. Okey, ini mudah saja, tak semestinya kamu nak guna macam ni. Kamu boleh guna terus saja 5 kuasa 2 tolak 4 darab 5 tambah 3 dan terus dapat jawapan 8 pun boleh juga. Is okay. Ya. Yeah? Ini okay, simple thing here. Lepas tu kita ada satu theorem kat sini. What is this? Theorem, how to explain this? Okay, we are given this. Okay. Bila nampak dekat sini, nampak macam pening sikit kan? So, kita pergi sini Tengok besarkan sikit. Okay, kita ada ini fx sama dengan px over qx, betul tak? So, kita set up limit for both sides. Lepas tu kita dapat yang inilah. So, from here kita boleh examine lah. Kita boleh examine dekat sini. This part, ini sama So, ini adalah bila kita masukkan limit. Ini yang kita ada tadi tu lah. Bila kita substitute ini, when x approaches to a, kita masukkan ke dalam ni, kita dapat fa lah. Yang ni pun sama juga. Kita dapat instead of px, kita dapat pa. Instead of qx, kita dapat qa. Yang ini. So, now, dua ni adalah lebih kurang sama. So, jadi kita tengok sini Ini, this part, nampak ni? Limit x approaches to a, fx is equal to fa jika pembawah ini tak sama dengan kosong. Itu satu case yang pertama. Yang kedua, ini nilai ini dia adalah does not exist jika yang pembawah ini sama dengan kosong. Itulah yang cuba disampaikan untuk teorem ini. Ada A, B kan? Kita nampak sini mungkin agak susah sikit kita nak faham. Tapi saya cuba terangkan dengan dalam konteks yang sedikit berbeza lah supaya kamu nampak. Sebab itu ada beberapa contohan dekat sini. Boleh So, kamu boleh tengok yang ni lah untuk lebih fahamkan dia. Okay, the last page. Last kali adalah satu contoh mudah untuk substitute this kind of function. Kita ada 5x³ tambah 4 over x tolak 3. What we are going to do adalah we are going to substitute the x value into the function. Kita dapat minus 44. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu untuk teaching video ini. Kita akan sambung topik ini dalam teaching video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.